Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Izyani binti Ruzi dari unit Bahasa Melayu 1. Hari ini saya akan mempersembahkan mengenai peranan dan pemikiran tokoh dalam memartabatkan bahasa Melayu untuk subjek sejarah perkembangan bahasa Melayu. Pengenalan, bahasa Melayu mempunyai sejarah yang kaya sebagai lingua franca dan bahasa pengantara di Nusantara, merentasi pelbagai kerajaan seperti Kesultanan Melaka dan Majapahit. Dalam konteks Malaysia moden, bahasa Melayu merupakan salah satu lambang identiti kebangsaan yang menjadi asas perpaduan rakyat berbilang kaum. Dalam menghadapi kemajuan teknologi dan arus globalisasi, bahasa Melayu turut berdepan cabaran seperti pengaruh bahasa asing dan isu dominasi bahasa Inggeris dalam bidang profesional. Oleh itu, usaha memelihara bahasa Melayu memerlukan dedikasi dan kepakaran tokoh-tokoh yang berwibawa. Terdapat usaha yang berterusan oleh tokoh-tokoh terkemuka untuk mengekalkan serta memperkukuh kedudukan bahasa Melayu. Peranan tokoh-tokoh ini adalah untuk memastikan bahasa ini terus hidup dan digunakan dalam pelbagai sektor seperti pendidikan, pentadbiran, media serta seni dan budaya. Profesor Emerita Asmah Haji Omar dan Dr. Abdullah Hassan merupakan dua tokoh yang terkenal dan telah memberi sumbangan besar dalam memartabatkan bahasa Melayu melalui pendekatan yang unik. Profesor Emerita Asmah terkenal dalam bidang linguistik, manakala Dr. Abdullah Hassan lebih dikenali dalam usaha mengembangkan penggunaan bahasa Melayu dalam sistem kependidikan. Kedua-duanya telah menghasilkan kajian dan penulisan yang berkesan dan mempunyai pendekatan yang unik dalam memastikan bahasa Melayu kekal relevan dan berpengaruh dalam masyarakat Malaysia. Ini merupakan dua tokoh yang terkenal. Pertama, Profesor Emerita Asmah Haji Omar dan kedua, Profesor Emeritus Dr. Abdullah Hassan. Seterusnya, biodata Profesor Emerita Asmah Haji Omar. Lahir di Jitra, Kedah pada 5 Mac tahun 1940. Beliau merupakan pakar Nahu Bahasa Melayu dan tokoh yang terkenal dalam bidang perancangan bahasa. Beliau juga pernah menyandang jawatan Dekan Fakulti Bahasa, Linguistik dan Timbalan Naib Kansela di Universiti Malaya. Pada tahun 2000, beliau dianugerahkan gelaran Doktor Persuratan Dilit daripada Universiti Malaya kerana sumbangan beliau yang begitu besar dalam bidang kesarjanaan ilmu linguistik di Malaysia. Beliau juga menjalankan penyelidikan tentang bahasa orang asli di Sabah dan Sarawak. Seterusnya, biodata Profesor Emeritus Dr. Abdullah Hassan. Lahir di Teluk Angsung, Intan, Perak pada 20 Mac tahun 1942. Beliau memperoleh ijazah sarjana muda pada tahun 1967 dan ijazah sarjana pada tahun 1969 dalam jurusan Linguistik Bahasa Melayu daripada Universiti Malaya dan PhD dalam bidang Linguistik Am daripada University of Edinburgh, Scotland. Beliau adalah bekas tenaga pengajar Universiti Sains Malaysia USM pada tahun 1972 di unit pengajian bahasa dan menjadi profesor bahasa Melayu pada 1080 dan bersara pada 1997. Beliau ahli seumur hidup Persatuan Penterjemah Malaysia PPM dan Persatuan Linguistik Malaysia PLM. Profesor Abdullah adalah antara sarjana yang kuat memperjuangkan peranan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar pendidikan demi memandaikan rakyat dan bagi mengekalkan nilai dan jati diri melalui himpunan memori bangsa yang dipindahkan hanya melalui bahasa pribumi. Seterusnya, peranan Asmah Haji Omar dalam memartabatkan bahasa Melayu. Beliau telah menulis buku dalam bidang tata bahasa yang dijadikan sebagai rujukan orang ramai pada masa kini. Antara buku yang dikeluarkan ialah Nahu Melayu Mutakhir tahun 1980, Morfologi Sintaksis Bahasa Melayu Malaya dan Bahasa Indonesia tahun 1968 dan lain-lain. Beliau juga turut menerbitkan buku tentang perkembangan sejarah dan genealogi bahasa Melayu sebagai bahasa tua. Seterusnya, pemikiran Asmah Haji Omar dalam memartabatkan bahasa Melayu. Pertama, pemikiran tentang susul galur sejarah bahasa Melayu. Menurut Asmah Haji Omar 2008, susul galur serta pemahaman tentang bahasa Melayu yang lengkap adalah melalui ensiklopedia bahasa Melayu. Ensiklopedia merupakan perkembangan bahasa Melayu dari sudut sejarah, variasi, tulisan, ejaan, fonetik,
fonologi, nahu, morfologi, sintaksis, ragam bahasa sehinggalah kepada etimologi. Bahasa Melayu merupakan bahasa rumpun Austronesia yang terbahagi kepada 4 keluarga iaitu Indonesia, Melanesia, Mikronesia dan Polinesia. Asma Haji Omar turut menyatakan teori pergerakan bahasa Austronesia dengan mengambil beberapa teori sarjana dunia iaitu teori Kern berdasarkan bukti linguistik dan bukti budaya. Seterusnya, pemikiran kedua adalah tentang bahasa dan alam Melayu. Asma Haji Omar 1993 meneroka alam pemikiran Melayu dan pengalaman-pengalaman orang Melayu yang terakam dalam bahasanya melalui penelitian terhadap bahasa kanak-kanak, khususnya dalam penuturan bahasa itu sebagai bahasa pertama dan bahasa orang dewasa. Penelitian mengenai bahasa kanak-kanak itu dilakukan secara empiris dan perbincangan bertumpu pada pelbagai unit dan fungsi bahasa. Beberapa penemuan beliau terhadap bahasa subjek penyelidikan sesuai dengan sesuatu yang terdapat dalam bahasa lain tetapi terdapat perbezaan, khususnya dalam penguasaan sistem bahasa secara kronologi iaitu menurut peredaran masa sesuai dengan peningkatan usia kanak-kanak. Beliau melihat pemikiran orang Melayu dalam penghitungan konsep-konsep ruang dan waktu serta cara mengeluarkan arahan dalam bahasa tulisan iaitu dalam soal peperiksaan. Pemikiran tentang nahu dan tata bahasa. Asma Haji Omar 1976 dapat mengesan beberapa prinsip fonologi yang melandasi analisis Zakbar tentang sistem ejaan bahasa Melayu seperti yang berikut. Pertama, keutamaan ucapan di atas tulisan iaitu kewujudan bunyi mendahului tulisan. Kedua, huruf sebagai lambang bunyi. Dan ketiga, hubungan antara fikiran mekanisme bahasa. Asmah merupakan penulis bahasa Melayu yang menerapkan nahu struktural sebagai contoh melalui bukunya Nahu Melayu Mutakhir tahun 1982 dan Nahu Kemaskini tahun 2008. Huraian tentang pembentukan kata dan ayat dilakukan menurut pola. Hal ini jelas berbeza dengan acuan nahu tradisional yang mementingkan makna semata-mata. Menurut Asmah, ayat adalah unit tertinggi dalam tata bahasa-bahasa Melayu. Ayat mestilah dimulakan dengan perbuatan senyap dan juga diakhiri dengan perbuatan senyap. Keempat, pemikiran penggunaan bahasa menurut situasi. Asma Haji Omar 2002 menyatakan pengertian setiap bahasa merujuk kepada pengertian yang mematuhi pedoman-pedoman politik, sosial atau budaya dalam penggunaan bahasa menurut situasi. Setiap bahasa tidaklah bermakna bahawa seseorang itu harus menggunakan satu bahasa sahaja dalam kehidupannya sehari-hari dan menyisihkan bahasa yang lain. Setiap bahasa dalam masyarakat berbilang bahasa bermakna menghormati kedudukan sesuatu bahasa sesuai dengan tempat yang diberi kepadanya dalam dasar yang disetujui oleh masyarakat. Asmah mengemukakan pemikirannya mengenai peraturan linguistik adalah peraturan yang memastikan keteraturan sebutan dan nahu dalam penggunaan bahasa. Kelima, pemikiran tentang wacana. Pertama, wacana akademik. Menurut pandangan Asma Haji Omar 2006, wacana akademik merupakan hasil kreatif yang menggabungkan faktor-faktor psikologi, sosio-retorik dan bahasa. Dengan itu, pembahagian teks secara tradisional yang meletakkan teks akademik dalam golongan penulis deskriptif tidak begitu tepat. Asmah 2006 memaparkan pemikirannya melalui teori-teori di sebalik proses kreatif itu dan memberi panduan penggunaan berbagai-bagai strategi dalam menghasilan wacana akademik yang baik. Pedoman tersebut merupakan satu peringkat peraturan tentang cara menyeja bagi pedoman umum ejaan dan cara membentuk istilah bagi pedoman umum pembentukan istilah. Kedua, wacana temuduga dan wawancara. Wacana temuduga dan wawancara edisi kedua dapat membantu mereka yang ingin memahirkan diri dalam temuduga dan wawancara. Beliau memperlihatkan wacana, temuduga dan wawancara sebagai genre tersendiri kerana terdapat jaringan sosial yang menimbulkan sesuatu wacana itu. Tujuan wacana temuduga dan wawancara dilaksanakan adalah untuk memberi huraian dan penjelasan tentang wacana yang berlaku dalam temuduga dan wawancara. Berdasarkan bidang wacana,
jelaslah membuktikan bahawa Asmah Haji Omar berfikiran jauh bagi memastikan keperluan masyarakat dipenuhi. Profesor Dr. Abdullah Hassan adalah antara sarjana yang kuat memperjuangkan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar pendidikan demi memandaikan rakyat bagi mengekalkan nilai bahasa kebangsaan. Beliau bergerak aktif dalam aktiviti Persatuan Bahasa. Beliau juga adalah ahli seumur hidup Persatuan Penerjemah Malaysia iaitu PPM dan Persatuan Linguistik Malaysia iaitu PLM. Pada masa itu, beliau adalah Presiden Persatuan Penerjemah Malaysia dari tahun 1997 sehingga sekarang. Di bawah pimpinannya, beliau meneruskan usaha mengadakan persidangan penterjemahan antarabangsa iaitu Persidangan Penerjemahan Antarabangsa ke-7 pada tahun 1999. Seterusnya, pemikiran Abdullah Hassan dalam memartabatkan bahasa Melayu. Abdullah Hassan sering mengajar dan sering melakukan penyelidikan dalam bidang bahasa Melayu, perancangan bahasa, perkamusan, teknik berfikir, terjemahan, etika dalam pengurusan dan komunikasi interpersonal. Beliau telah menghasilkan banyak karya, antaranya pertama, Pola-Pola Kebudayaan Dewan Bahasa dan Pustaka tahun 1970, kedua, Rencana Linguistik Dewan Bahasa dan Pustaka DBP tahun 1978, ketiga, Tata Bahasa Bahasa Melayu Morfologi tahun 1980, keempat, 30 tahun Perancangan Bahasa Malaysia Dewan Bahasa dan Pustaka DBP tahun 1987, kelima, Bahasa Melayu sebagai Bahasa Ilmu tahun 1997, keenam, Perancangan Bahasa di Asia Tenggara tahun 1999 dan terakhir, ketujuh, Tata Bahasa Bahasa Melayu Morfologi dan Sintaksis tahun 2002. Seterusnya, banding beza peranan dan pemikiran kedua tokoh. Persamaan, kedua-dua tokoh ini berkongsi tujuan utama dalam memartabatkan bahasa Melayu melalui sumbangan akademik dan penyelidikan yang mendalam. Karya mereka telah menjadi rujukan penting dalam linguistik dan mereka berperanan aktif dalam mengembangkan pengetahuan tentang bahasa Melayu yang menjadikannya sebagai bahasa ilmu dan diiktiraf di peringkat nasional dan antarabangsa. Perbezaan peranan dalam memartabatkan bahasa Melayu antara kedua tokoh ialah Asmah Haji Omar telah dikenali dengan peranannya dalam memperkasa aspek akademik bahasa Melayu. Beliau mengkaji pelbagai aspek linguistik seperti fonologi, morfologi dan sejarah bahasa serta meneroka variasi dan evolusi bahasa Melayu dalam konteks budaya dan masyarakat. Asmah juga menghasilkan buku rujukan penting seperti Nahu Melayu Mutakhir. Manakala Abdullah Hassan berperanan besar dalam mempromosikan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar pendidikan. Beliau aktif dalam organisasi dan persatuan bahasa seperti Persatuan Penterjemah Malaysia dan memimpin usaha memajukan penterjemahan dan perancangan bahasa. Fokusnya adalah memastikan bahasa Melayu terus relevan dan diperkasakan dalam sistem pendidikan dan penyampaian ilmu. Seterusnya, Asmah Haji Omar cenderung kepada pemikiran akademik dan analitikal mendalami bahasa dalam konteks sejarah, budaya dan variasi linguistik. Beliau melihat bahasa sebagai satu medium yang merakam pengalaman dan pemikiran masyarakat Melayu serta menekankan kajian fonologi dan sintaksis yang terperinci. Manakala Abdullah Hassan pula lebih berorientasikan pendekatan pragmatik, memfokuskan kepada kepentingan bahasa Melayu dalam pendidikan dan pembangunan komuniti. Beliau percaya bahawa pengukuhan bahasa Melayu sebagai medium utama pendidikan adalah penting untuk memelihara identiti dan keunggulan budaya tempatan. Pemikirannya banyak berkisar pada teknik pengajaran, penterjemahan dan komunikasi. Kesimpulannya, Profesor Emerita Asmah Haji Omar dan Profesor Emeritus Dr. Abdullah Hassan telah banyak menyumbang kepada usaha memartabatkan bahasa Melayu dalam masyarakat Malaysia. Asmah melalui kajian linguistiknya telah memastikan bahawa variasi dan dialek dalam bahasa Melayu terus dikaji dan dikomunikasikan, manakala Abdullah Hassan melalui sistem pendidikan
pendidikan dan penulisan beliau telah memupuk penggunaan bahasa Melayu yang seragam dan mudah untuk difahami. Kedua-dua tokoh ini telah memainkan peranan yang amat penting dalam mengekalkan warisan bahasa Melayu dan memastikan bahasa Melayu kekal relevan dalam menghadapi cabaran pada masa kini. Itu saja, sekian, terima kasih.